Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fasal yang ke-11, pelayanan dan tawadhu'. Terjemahan kepada al-khidmah wa tawadhu'. Al-faslul hadi ashar fil khidmati wa tawadhu'. Fasal yang ke-11 iaitu min wasail at-tazkiyah, di antara sarana ataupun jalan penyucian jiwa ialah memberi khidmat dan juga merendah diri. Pelayanan, yakni khidmat dan tawadhu' termasuk sarana tazkiyatun nafs dan sekaligus menjadi bukti bahawa jiwa telah tersucikan. Jadi di antara tanda bahawasanya kita memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih, iaitu kita suka berkhidmat kepada orang lain. Dan begitu juga untuk berkhidmat ini memerlukan perasaan rendah diri. Jadi orang yang sombong agak sukarlah untuk dia melayani ataupun berkhidmat kepada orang lain. Lidzalika nadabana Allah wa rasuluhu ilaihima. Oleh sebab itu Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan kedua hal ini, yakni al-khidmah dan juga tawadhu'. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa membantu keperluan hajat ataupun keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Ya, jadi hadis ini merupakan hadis yang masyhur lah, walaupun dia tak sebut di sini, dia tak sebutkan riwayatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minina." Dan merendah dirilah kamu kepada orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka, rendahkanlah sisimu, yakni merendah dirilah kepada orang-orang beriman. Surah Al-Hijj ayat 88. Pelayanan, yakni khidmat, ada dua. Yang pertama yang memberi makna umum, makna kesediaan. Khidmat dalam makna umum, makna kesediaan diri kita untuk melayani, untuk berbakti kepada siapa saja bila diperlukan. Dan yang keduanya adalah pelayanan khusus. Mana bila kita berdepan dengan tetamu, bila kita berdepan dengan saudara-saudara, jiran dan sebagainya. Keduanya, yakni pelayanan khusus dan juga umum, kedua-duanya mempunyai pengaruh dalam tazkiyatun nafs, mempunyai kesan dalam penyucian jiwa. Pelayanan umum memerlukan kesabaran, lapang dada dan kesiapan. Memerlukan kesiapan. Mana di kita ni kita dah aturkan, bersedia untuk memenuhi tuntutan, untuk memenuhi, dalam bahasa Arabnya dia sebut isti'dadan lil talbiyati, untuk menyahut fi kulli hinin, pada setiap waktu. Sedangkan pelayanan khusus memerlukan tawadhu' dan kerendahan hati kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Oleh sebab itu, pelayanan termasuk
Pelayanan dan khidmat termasuk sarana penting bagi tazkiyah bagi orang yang menunaikannya secara ikhlas dan bersabar. Yang bersabar dengan kerenah-kerenah orang ramai. Jadi sebab itu para ulama dalam membahas mana yang lebih baik, kita menyendiri, beruzlah, ataupun kita bersama dengan orang ramai dan kita bersabar menghadapi segala kerenah-kerenah, kerana masing-masing manusia ini ada dipanggil tabiat, ada style, ada gaya masing-masing. Jadi kata ulama, yang paling baiknya adalah kita bergaul dengan orang ramai dan berperanan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslim. Ala kulli hal, terpulang pada masing-masing lah. Kalau dia rasa dengan dia bergaul dengan orang ramai itu, orang ramai yang memberi kesan kepada dia, bukan dia yang memberi kesan kepada orang ramai, maka pada ketika itu paling baik baginya adalah al-uzlah. Tapi jika sekiranya dia dengan kehadiran dia bersama orang lain, kebaikan semakin bertambah dan dia dapat memberi sumbangan kepada orang ramai dari sudut agama, pada sama jiwanya, dirinya terjaga, maka itu yang paling baik. Jika landasan pelayanan adalah tawaduk, maka tawaduk itu sendiri termasuk salah satu sarana tazkiyatun nafs, kerana ia dapat menjauhkan jiwa dari kesombongan dan ujub. Jadi khidmat ini dia mempunyai dua kebaikan. Yang pertama, jika sekiranya khidmat itu sendiri, faedah daripada khidmat itu menyebabkan kita ni melakukan sesuatu yang baik, satu kebaikan kepada orang lain, itu mendatangkan pahala. Kemudian kata dia, jika khidmat itu lahir daripada perasaan tawaduk, kerana kita merasakan kita ini tidak ada sesuatu yang perlu untuk kita, tidak ada status yang perlu kita jaga, jadi bila-bila masa kita bersiap sedia untuk menolong orang lain, membantu orang dan sebagainya, maka itu akan bersihkan jiwa kita. Jadi setiap kali kita berkhidmat, makna akan semakin kukuhlah sifat tawaduk dalam diri kita itu. Akan semakin kukuh sifat tawaduk dalam diri kita itu, akan menambahkan, menggilapkan kesucian jiwa kita. Berikut ini kami pilihkan penjelasan Al-Ghazali tentang masalah ini. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang bersikap tawaduk kerana Allah kecuali Allah pasti mengangkatnya. Dalam bahasa hadisnya, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sebenarnya ada tiga. Ada hadisnya ada tiga yang lebih tegaskan. Yang pertama, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu akan mengurangkan harta. Itu yang pertama. Semakin kita bersedekah, walaupun dari segi zahir kita nampak duit kita berkurang, tapi Nabi menyatakan tidak. Harta ini bukan mengurangi, sedekah bukan mengurangi harta, tapi sedekah ini menambahkan harta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak Allah menambahkan kepada seorang itu sifat pemaaf, melainkan akan menambah pula kemuliaan. Di sini dia terjemah, Allah tidak menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Bila Allah Ta'ala beri kesedaran untuk memaafkan orang lain, makna Allah ingin memberi kemuliaan pada kita. Dan yang kemudian, dan tidaklah seseorang itu bersikap tawaduk kerana Allah,
man tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kecuali Allah pasti akan mengangkatnya. Ini pun berbeza dengan zahir. Selalunya kita rasa kita kalau mengalah dengan dia, maknanya dia pijak kepala kita. Tapi dalam hadis Nabi menyatakan bahawa jika kita mengalah itu lillahi ta'ala. Kerana nak menjaga persaudaraan, nak menjaga hubungan, tidak mahu lebih hubungan itu lebih retak. Maka Allah akan mengangkat kita, insya-Allah. Tapi di sini pun hadis pun disebut lillahi, ma tawadha'a ahadun lillah. Tawadha' kerana Allah. Ada di sana kita tidak boleh tawadha'. Sebagai contohnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, A'izzatin azillatin al-mu'minin Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kufar ruhama'u bainahum. Di hadapan orang kafir kena bersikap tegas. Adapun bersama orang beriman itu yang kita perlu berkasih sayang dan juga rendah diri. Tapi adapun di hadapan orang kafir dalam perkara dengan prinsip mesti bersikap izzah, tegas. Jadi orang yang berlembut, yang muka-muka dalam masalah akidah di hadapan orang kafir, seolah nak menunjukkan dia itu liberal, itu bukan tawaduk kerana Allah. Itu tawaduk kerana nafsu. Dan kerana mengutamakan orang lain di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala, dan begitu juga sabda Nabi SAW, tuba liman tawadha'a, berbahagialah orang yang tawadhu' tanpa menghinakan diri. Riwayat daripada Nabi ada menyebutkan, berbahagialah orang yang tawadhu' tanpa menghina diri, menginfakkan harta yang dikumpulkannya kepada yang tidak bermaksiat, mengasihi orang yang rendah dan hina, dan bergaul dengan ahli fikih dan juga hikmah. Ini riwayat kalim Al-Baghawi, Ibnu Qani, At-Tabrani dan juga Al-Bazzar. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-karamu taqwa wa syarafu at-tawadhu'u wal yaqinu al-ghina. Al-karamu pemurah, kepemurahan, kedermawan itu adalah tanda taqwa. Wa syarafu at-tawadhu'. Kemuliaan itu berada pada tawadhu'. Wal yaqinu al-ghina. Keyakinan itu adalah gambaran kepada kekayaan. Mana orang yakin dan orang kaya. Mana dia yakin pada Allah. Dia tidak berhajat. Tidak meletakkan keyakinan pada manusia. Maka dia akan menjadi orang yang kaya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Al-Hakim, mengisnadkan bahagian awalnya dan berkata sahih. Sanadnya adalah sahih. Al-Fudail Ibnu Iyad. Al-Fudail Ibnu Iyad ini dia dari generasi Salafus Saleh, wafat tahun 187 Hijrah. Lahir 107. Dia mungkin berada dalam generasi tabi'in. Kata dia ditanya tentang apa itu tawadhu'. Dia menjawab, kamu tunduk kepada kebenaran. Itu tawadhu'. Dan patuh kepadanya, sekalipun kebenaran itu kamu dengar dari anak kecil. Bahkan sekalipun kamu dengar dari orang yang paling tidak tahu kiblat salatnya. Mana paling jahil. Paling jahil. Sebab kiblat pun tak tahu. Tapi oleh sebab dia menegur kita dengan perkara yang betul, yang benar, maka kita menerima yang benar itu walaupun kita tidak menerima dia. Mungkin dia orang yang pada pandangan kita berdosa, tapi ungkapan yang dia ucapkan itu ungkapannya hak, ungkapan yang benar. Maka itu tawadhu', tanda tawadhu'. Jadi kerana itu dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, tidak akan masuk syurga man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tak akan masuk syurga seorang yang dalam dadanya, dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun seberat semut yang paling kecil, zarrah. Lalu ditanya kepada Nabi, apa makna al-kibr? Apakah orang yang suka makai yang cantik-cantik itu masuk dalam al-kibr? Nabi menjawab, tidak.
Cantik ni Allah Ta'ala Tuhan yang maha cantik dan Allah suka yang cantik. Jadi Nabi mentafsirkan al-kibr batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran. Yang menolak kebenaran wa ghamtun nas, wa ihtiqarun nas, dan juga menghina, mengecil-ngecilkan orang lain. Dikatakan kepada Abdullah, yang ditanya kepada Abdul Malik bin Marwan, siapakah orang yang paling utama? Ia berkata, orang yang tawaduk pada saat berkuasa. Zuhud pada saat berambisi, makna bernafsu, memerlukan, dan tidak membalas pada saat kuat melakukannya, ini mampu melakukannya. Itu orang yang utama, yang hebatlah. Yang pertama, orang yang tawaduk pada saat dia berkuasa. Kalau orang miskin, orang rakyat tawaduk itu biasalah, kerana dia berada pada posisi rendah. Dia sememangnya dia terpaksa untuk tawaduk. Tapi kalau dia berkuasa, tapi dia mampu untuk merendah diri, dia tidak mengharapkan sanjungan daripada orang lain, itu memang orang yang hebat. Yang keduanya, orang yang zuhud pada saat dia panggil berambisi. Dalam bahasa yang bahasa Arabnya disebut wa zuhd an raghbatin. Mana dia ada keinginan tapi dia milih untuk zuhud. Dia ada keinginan dan kemampuan tapi dia milih untuk bersederhana, berzuhud. Itu pun orang hebat dan tidak membalas pada saat kuat melakukannya. Dia mampu. Dia boleh balas, dia mampu membalas tapi dia memilih untuk mengampunkan. Itu juga orang yang hebat, orang yang kuat. Ziyad bin Namri, Ziyad bin Namri, asalnya An-Numairi. Ziyad bin Abdullah An-Numairi, seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Generasi tabi'in. Cuma dia masuk dalam sighar at-tabi'in. Tabi'in yang junior. Tabi'in yang kemudian. Di sana ada kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in seperti Sa'id ibn Jubair, kemudian Al-Hasan Al-Basri, mana yang sempat bertemu dengan ramai para sahabat. Puluhan, belasan sahabat. Ziyad bin An-Numairi berkata, orang zuhud tanpa tawaduk seperti pohon yang tidak berbuah. Mana zuhud tapi tidak ada tawaduk. Seperti pohon yang tidak berbuah. Mana orang nampak ada pokok tapi dia tidak memberi hasil. Malik bin Dinar berkata, Malik bin Dinar ini seorang tabi'in juga, bin a'lam at-tabi'in. Kata dia, seandainya ada penyeru yang berseru di pintu masjid agar orang yang paling jahat di antara kalian mengeluarkan seseorang, law anna munadiyan yunadi bi babil masjid la yakhruj syarrukum rajulan. Rajulan tamyiz. Syarrukum rajulan. Jadi dia terjemah di sini, dia kena pindah sikit lah. Seandainya ada penyeru yang berseru di pintu masjid agar orang yang paling jahat, orang yang paling jahat di kalangan kalian keluar. Mana seorang penyeru keluar. Siapa dengan kamu keluar? Yang paling jahat. Keluarlah. Tampillah. Demi Allah, kata Malik bin Dinar, tidak ada orang yang dapat mendahului aku ke pintu kecuali orang yang punya kelebihan, kekuatan dan daya upaya dariku. Mana apa di sini? Mana kalaulah ada penyeru yang menyatakan keluar
dalam majlis ini orang yang paling jahat adalah keluar. Dah tampil ke depan. Kata Malik bin Dinar, akulah yang akan segera tampil di depan. Takkan ada orang yang boleh mendahuluiku. Kecuali kalau dia lebih pantas berlari. Jadi makna Malik bin Dinar merasakan dia lah orang yang paling jahat. Dalam ramai-ramai orang, dia adalah yang paling jahat. Dia tak nampak orang lain. Orang lain bagi dia kurang jahat berbanding dengan dirinya sendiri. Dikatakan ketika perkataannya itu sampai kepada Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Jadi bila dia cakap begitu, kemudian sampai kepada seorang awliya Allah yang lain, iaitu Abdullah bin Mubarak, Ibn Mubarak. Ibn Mubarak ini pula seorang yang masyhur lah, Abdullah bin Mubarak. Jadi sampai dekat dia perkataan Malik bin Dinar itu, apa dia kata? Dengan itulah Malik menjadi Malik. Keutamaan. Jadi dengan sebab itulah Malik bin Dinar itu dia menjadi orang yang memiliki keutamaan. Jadi dia hebat itu bukan kerana dia ilmu banyak, bukan kerana dia ini pandai berpidato dan sebagainya, tapi kerana dia sentiasa merendah diri. Dan dia merasakan bahawasanya dialah orang yang paling lekeh daripada dalam semua orang yang ada. Al-Fudail berkata, Fudail bin Iyad berkata lagi, barang siapa mencintai kepimpinan, mana untuk menjadi ketua, maka dia tidak beruntung selamanya. Man ahabba riyasah lam yuflih abadan. Orang yang suka diberi pangkat, saya dia tidak akan beruntung untuk selamanya. Abu Yazid berkata, yakni Abu Yazid Al-Bustami, yang pun ini salah seorang daripada generasi tabi'in, lahir tahun 188 Hijrah, wafat 261 Hijrah. Dia berkata, selagi seorang hamba masih mengira bahawa di antara makhluk ada yang lebih buruk dari dirinya, maka ia adalah orang yang sombong. Jadi orang yang sombong ni adalah orang yang tawaduk, ialah orang yang merasakan dialah yang paling buruk, dialah yang paling lekeh. Dia dikatakan kepadanya, lalu kapan ia menjadi orang yang tawaduk? Dia menjawab, apabila tidak memandang adanya kedudukan dan hal bagi dirinya. Jadi bila seseorang itu dia memandang bagi dirinya tak ada lagi kedudukan ataupun sesuatu yang istimewa. Dari Umar bin Syaibah An-Numairi Al-Basri, ini pun seorang tabi'in juga, lahir tahun 173 Hijrah, wafat tahun 262 Hijrah. Kata dia berkata, aku pernah berada di Mekah di antara Safa dan Marwah. Lalu aku melihat seorang lelaki menaiki seekor bagal. Sedang di depannya ada seorang budak, hamba lah, seorang hamba. Dia menaiki bagal, kemudian hamba dia memimpin bagal itu. Dan tiba-tiba mereka mengecam orang-orang. Ini bahasanya, asal yang paling tepatnya ialah wa idahum ya'nafunan nas. Tiba-tiba mereka mengasari orang ramai. Jadi dengan bila dia ada di laluan Safa dan Marwah, kita sedia maklumlah tempat sa'i sibuk. Orang lain berjalan kaki, dia naik bagal, naik kenderaan. Kemudian dia lalu itu dia mengasari orang ramai. Kemudian aku kembali setelah itu. Jadi setelah dia melihat sajalah peristiwa itu. Ada seorang lelaki naik atas bagal dipimpin oleh hamba dia melalui orang ramai. Kemudian dia mengasari orang ramai. Habislah di situ. Kemudian kata dia, aku kembali setelah itu. Lalu aku masuk ke Baghdad. Yang mana aku mengunjungi kota Baghdad. Dan ketika berada di sebuah jambatan, tiba-tiba ada seorang lelaki kurus dan panjang rambutnya.
Kemudian aku memandang dan mengamatinya. Lalu dia bertanya kepadaku, mengapa kau memandangku? Aku berkata kepadanya, aku menyerupakanmu dengan seorang yang pernah aku lihat di Mekah dan aku sebut sifatnya. Jadi sebab aku tengok kamu, sebab aku sedang menghadirkan rupa kamu dalam kepala aku, kerana seolah-olah aku ni pernah melihat kamu di Mekah dulu, satu ketika dahulu. Jadi dikaitkanlah dengan peristiwa tadi, seorang lelaki duduk atas baral, dipimpin oleh tuan, kemudian meredah orang ramai dalam keadaan sombong, dalam keadaan mengasari orang lain. Lalu ia berkata, lelaki yang mengemis tadi ni, di atas jambatan di Baghdad ni berkata, orang itulah aku. Memang betul. Apa yang kamu lihat di Mekah itu, itulah aku. Aku bertanya, apa yang telah diperbuat Allah terhadap dirimu? Dia menjawab, sesungguhnya aku mengangkat diri di tempat orang-orang merendah dirinya. Mana aku mengangkat diri ketika di Safa dan Marwah. Padahal di sekelilingku yang hadis itu semuanya orang yang merendahkan diri mereka kepada Allah. Mana aku sombong terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Lalu Allah meletakkan diriku, mana menjatuhkan diriku di tempat, ini ke tempat orang-orang mengangkat dirinya. Ini pun terjemahannya agak lari lah. Dalam bahasa Arab disebut fawada'ani Allahu haitsu yatarafa'un nas. Yatarafa'un yatanazzahun nas. Mana Allah meletakkan diriku di tempat mana orang lain, orang ramai mengelak daripadanya. Semua orang tak nak mengemis. Semua orang tidak nak mengemis. Itu maksud dia. Jadi aku mengangkat diriku di hadapan makhluk Allah yang tawaduk hadir untuk beribadat pada Allah. Maka Allah melakukan sebalik pada diriku. Iaitu dia menjatuhkanku pada tempat semua orang tak nak tempat itu. Iaitu pengemis. Jadi balik pada hadis tadilah, Nabi menyebutkan yang tidak seseorang itu tawaduk. Ma tawaduk ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidak tawaduk seorang itu kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat dia. Kalau kita tengok sebaliknya, tidak sombong seseorang itu melainkan Allah akan menjatuhkan dia. Al-Mughirah berkata, kami dahulu takut pada Ibrahim al-Nakha'i seperti takut kami. Seperti kami takut kepada kewibawaan Amir. Amir seorang ketua, seorang pemerintah. Ibrahim Nakha'i ini adalah seorang ulama, seorang faqih yang masyhur lah. Guru pada Imam Abu Hanifah. Jadi kata Al-Mughirah, kami memandang haibah. Haibah ni bukan takut, makna memandang sangat, dipanggil dengan pandangan penuh keagungan, penuh penghormatan kepada Ibrahim An-Nakha'i. Seolah kami memandang haibah seorang amir. An-Nakha'i pernah berkata, sesungguhnya zaman di mana aku menjadi ahli fiqh Kufah merupakan zaman yang buruk. Itu kalau zaman dia, tapi masih ada lagi perasaan hormat kepada alim ulama. Bayangkanlah lebih-lebih lagi lah pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Jadi semua itu bukan kerana mereka menjadi ketua, tapi kerana Allah. Kerana dekatnya mereka dengan Allah, maka itu Allah menjadikan hati-hati manusia sayang, hati-hati manusia memandang hebat kepada mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami menemukan kedermawan di dalam takwa, kecukupan di dalam keyakinan, yakin pada Allah, dan kemuliaan di dalam tawaduk. Wajadnal, kami menemui al-karam fi taqwa, kemuliaan yang sebenar pada takwa. Wal ghina, kekayaan sebenar pada yakin, percaya kepada Allah. Dan kemuliaan yang sebenar itu kami temui ada dalam tawaduk. Nas'alullahul karima
husnul taufiq. Jadi alhamdulillah selesai kita sarana yang ke-11. Nanti kita akan baca lagi pasal yang ke-12, sarana tazkiyah yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.